wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita dapat sama-sama berkumpul di surau kita untuk kita sambung pengajian kita yang telah lalu, yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lepas dalam ilmu fiqhu al-mu'amalah, the science of human dealing, di mana kita dalam bab muqaddimah introduction kepada ilmu ini ada 5 bab keseluruhannya, dan kita dah itu masuk definisi dan sebahagian daripada kepentingannya. Ala kulli hal, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, muamalah ada kepentingannya yang tersendiri. Antaranya ialah ia dapat membantu manusia menguruskan harta sesama mereka dengan lebih lancar dan tersusun. Ya. Ia dapat membantu manusia menguruskan harta benda mereka dengan lebih lancar dan tersusun. Key point di situ ialah membantu manusia. Kerana manusia, tuan-tuan, memang amat memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam hal ibadah, kita amat memerlukan bantuan daripada Allah untuk ajar kita bagaimana nak sembah Allah. Begitu juga dengan muamalah, kita juga memerlukan bantuan daripada Allah untuk mengajar kita bagaimana kita nak berurusan sesama kita dari sudut harta dan kehartaan. Kalau dalam bab ibadah, kalaulah Allah Ta'ala tak bantu kita dengan menurunkan wahyu, ajar bagaimana kita nak sembah dia, tak mungkin kita tahu cara nak menyembah dia. Walaupun manusia ada akal, boleh fikir, boleh reka sendiri, tapi pasti manusia akan tersesat dan melakukan macam-macam yang akhirnya kita bukan sembah Tuhan, dia sembah selain Tuhan. Dan tak mustahil at the end manusia akan menyembah diri mereka sendiri. Pasal manusia kan, masing-masing ada cara masing-masing, masing-masing ada kebijaksanaan masing-masing. Kau cara kau, aku cara aku, ya? Dan itu yang berlaku kepada agama-agama lain yang tidak berteraskan kepada wahyu samawi. Kalau berteraskan kepada wahyu samawi pun tak betul, macam Yahudi dan Nasara, apatah lagi agama-agama yang lain, ya? Buddha dan Hindu dua-dua sembah berhala, tapi Buddha lain, Hindu lain, ada kepercayaannya, ada amalannya, kan? Pasal mereka buat ikut cara mereka lah, ya? Dan begitu juga dengan muamalah. Kalau kita tidak dibantu oleh Allah, orang baru ada suara tadi luar, ya? Manusia pasti akan melakukan macam-macam benda yang merepek-repek, yang akhirnya kehidupan mereka sendiri akan musnah, ya? Dan Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, manusia ni memang lemah. Dalam setengah keadaan dia kuat lah, tapi dalam banyak hal dia lemah, ya? Yuridullah ay yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Ini kita kena sematkan dalam diri kita. Sebenarnya belajar tasawuf guna ayat ni juga. Kita ni lemah, kita ni bukan kuat mana pun, ya? Jadi janganlah kita sombong, lagak, riak, rasa besar. Ini ayat ni juga. Dan ayat yang sama dia guna pakai dalam muamalah. Manusia lemah untuk memikirkan akan kemaslahatan mereka dalam banyak hal, khusus dalam hal kehartaan. Kalau tidak dibantu oleh Allah Ta'ala, melalui wahyunya, pasti manusia akan melakukan kezaliman antara satu dengan yang lain, kerana manusia ni lemah. Walaupun ayat ni Allah Ta'ala sebut dalam bab pernikahan, tapi konteksnya luas. Quran ni dia bukan hanya tekstual, tapi dia kontekstual. Kalau Quran hanya dirujuk dalam hal yang melibatkan teks semata-mata, pasti ada banyak hukum yang tergendala. Batu al-ibrah bi umumil lafaz la bi khususis sabab. Kita melihat kepada keluasan nas secara umumnya, tapi tidak hanya melibatkan hal-hal yang tertentu yang
melibatkan teks semata-mata, ya? Ataupun melibatkan sebab nuzul semata-mata. Kadang ayat ni dia ada turun, ada sebab-sebab dia, tapi dia boleh diguna pakai dalam banyak hal, ya? Atau dalam kehidupan kita bahkan, ya? Itu dalam surah Al-Nisa ayat 28. Dalam ayat yang lain kata Allah, wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'd illa alladhina amanu wa amilus solihat wa qalilan ma hum. Ya. Kalimah ni dia banyak prinsip je. Ya. Bila kita faham prinsipnya, mudahlah untuk kita belajar hal-hal yang lain selepas ini. Ya. Kata Allah, sesungguhnya ramai di kalangan al-khulata, orang-orang yang melakukan perkongsian, ya? Especially dari sudut kehartaan. Pasal manusia kadang-kadang dia tak mampu untuk melakukan seorang diri, dia kena berkongsi, ya? Sebab itu kita lihat kontrak-kontrak dalam syarak, hatta yang dipraktikkan di peringkat kewangan Islam pun ada 4 jenis kontrak yang besar. Salah satu ialah kontrak ishtirak, perkongsian, ya. Bentuk-bentuk pembiayaan yang dilakukan di bank banyak atas dasar perkongsian. Nampak macam kita buat pinjaman, dia bukan pinjaman, dia pembiayaan. Kadang-kadang yang berasas kepada jual beli, kadang-kadang berasas kepada perkongsian, ya. Technically macam itulah, ya. Yang tak wajib kita tahu pun, tapi asasnya tu kita kena ambil tahu juga, ya. Perkongsian, Allah Ta'ala kata banyak manusia bila dia berkongsi, kita nak beli barang, kita boleh beli secara individu, beli seorang-seorang. Kadang-kadang kita tak mampu nak beli seorang-seorang, kita beli secara perkongsian. Nak beli motor sebiji, tak cukup duit, kita share lah dengan adik kita, dengan abang kita, dengan isteri kita. Ya tak? Ataupun kita berkongsi dengan orang lain yang tidak ada kena-mengena dengan kita, ya. Maka ada tata caranya. Lepas tu dalam muamalah ada kitabus syarikah atau kitabus syirkah, the book of association, ya. Kitab tentang bagaimana kita nak menguruskan bila kita berkongsi satu harta. Kadang-kadang kita beli, kita berkongsi, ya. Kadang-kadang kita buat urusan-urusan yang lain secara perkongsian, tak kisahlah. Tapi Allah Ta'ala kata orang yang berkongsi ni kadang-kadang la yabghi ba'duhum ala ba'd, mereka akan melampaui batas antara satu dengan yang lain. Illa alladzina amanu wa amilus solihat, mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman dan amal soleh tidak hanya dikaitkan dengan kerohanian dan spiritual semata-mata, ya. Iman dan amal soleh tidak hanya belajar dalam ilmu akidah, tidak hanya dipelajari dalam ilmu ibadah, tapi ilmu muamalah juga. Ayat ni diguna pakai dan ia merujuk kepada harta dan kehartaan. Allah Ta'ala kata manusia ni, kalau Allah Ta'ala tak bantulah dengan wahyu-wahyunya, susun atur, hak ni boleh, hak ni tak boleh, Allah Ta'ala kata manusia akan melampau antara satu dengan yang lain. Melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Orang beriman dan beramal soleh saja ia takkan melampau, ya. Tapi Allah Ta'ala kata wa qalilan mahum, dan mereka ni tidak ramai. Maksudnya majoriti manusia bila dia berkongsi harta sama mereka, dia akan melampau. Betul tuan? Kita beli suatu harta secara perkongsian, kita nak guna juga, kita kena bincang. Kita motor ni dah sama-sama beli, penggunaannya macam mana? Awak guna sebelah pagi saja, saya guna sebelah petang, contohnya. Tak kisahlah, barang berkongsi kan, berkongsi pembelian, berkongsi juga manfaatnya. Nak guna ni macam mana, kena bincang tu. Nanti kalau tak bincang, beli saja sama-sama, nanti kau guna lebih, aku guna kurang, jadi timbul isu pula. Tak boleh. Jadi Allah Ta'ala kata adalah yang bagus, tapi tidak ramai. Itulah orang-orang yang beriman dan amal soleh. Jadi Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala mengaitkan iman dan amal soleh dengan kehartaan, ya. Jadi Allah Ta'ala dah bantu kita. Dan antara nikmat yang besar juga ialah Allah Ta'ala menurunkan ilmu kepada kita melalui wahyunya. Kita ingat nikmat Allah ni hanya apa yang kita makan, itulah nikmat Allah. Makul,
something that we eat, nikmat tu. Sebab tu lepas makan kita baca doa, alhamdulillahillazi. Macam nak makan? Ustaz tak baca ni, lupa ni. At'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Puji Allah lah pasal dah makan. Ramai member kita tak dapat makan tuan. Member saya kena stroke 3 bulan tak makan. Cucuk buaya ke hidung pakai susu kan. Bila kita pergi melawat dia kata lapar. Ya Allah, siannya kita lapar tuan-tuan, bukan 1 hari, separuh hari je, tak tahan kan. Dia 3 bulan tak makan susu je ke hidung. Sian jadi makan puji Allah. Pasal makanan nikmat, tidur nikmat. Dah tidur, bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Puji Allah lah pasal dah tidur. Tidur ni rehat. Ramai orang tak boleh tidur tuan. Kita boleh tidur. Malam tidur, siang tidur. Kadang-kadang banyak tidur daripada jaga. Cuba tengok balik 24 jam yang kita ada. Banyak tidur ke banyak tak tidur? Saya hari ni banyak tak tidur. Malam tadi tidur 2 jam je. Tadi tidur 2 jam je. Ada juga waktu banyak tidur tu. Nabi kadang-kadang lepas bangun tidur tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Takbir, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Kadang-kadang tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kerana mensyukuri akan nikmat Allah Ta'ala itu. Dah banyak lagi nikmat-nikmat yang lain. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Dan kita lupa satu lagi nikmat yang lain, nikmat ilmu. Rupanya ilmu yang Allah Ta'ala turunkan menerusi wahyu Quran dan hadis-hadis Nabi, ada nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Sebab itu dengan mempelajari ilmu ini, kita sudah mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Nikmat tu. Ada orang diberi nikmat ilmu, tak diberi nikmat yang lain. Ada orang diberi nikmat yang lain, tak diberi nikmat ilmu. Kita alhamdulillah Allah Ta'ala bagi nikmat ilmu. Syukurlah ya. Jadi kita cuba belajar sebaik mungkin dan cuba memperbaiki kehidupan kita ya. Itu cara kita menikmati. Jadi ilmu ni amat nikmat sekali ya. Ilmu ni satu nikmat Allah yang amat besar sekali. Ini penting agar mereka tidak menzalimi sesama mereka atau menceroboh harta antara satu dengan yang lain. Kembali kepada konteks ayat yang tadi dan banyak lagi konteks ayat-ayat yang lain. Allah Ta'ala sebut tentang riba. Antara ayat muamalah yang paling banyak disebut dan diwahyukan, diturunkan oleh Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Al-Baqarah, ialah ayat tentang riba. Dan Allah Ta'ala nyatakan sebab kenapa diharamkan riba, ialah zalim. Ya ayyuhallazina amanu taqu Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya. Fa in lam ta'zanu fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbin minallahi wa rasulih. Fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuslamun. Atau boleh rujuk oleh surah Al-Baqarah ayat 278. Dia daripada ayat 275 tu, ayat riba. Nanti kita akan baca satu persatu after this. Dalam bab riba, ada bab riba. Kata Allah, wahai orang yang beriman, tinggalkanlah saki baki riba. Ya. Kerana riba tidak diharamkan pada peringkat awal. Namun begitu, ia disarankan supaya umat Islam meninggalkannya. Pasal riba ni dia ada 4 steps before it's been prohibited in Islam. Sebelum dia diharamkan dalam Islam, dia ada dia punya step-step dia ya. Dia tak ada haram terus riba ni. Pasal benda dah dilakukan secara meluas. Pasal meniaga je riba. Riba ni bukan hutang saja, meniaga pun riba. Emas, perak, tamar, itu semua melibatkan riba. Jual garam pun melibatkan riba. Ya, tiada riba jual beli dalam bab riba. Jadi pada peringkat awal hanya disarankan supaya meninggalkan riba. Tidak dilarang. Ya, secara haram, tapi at the end Allah Ta'ala haramkan. Allah Ta'ala suruh tinggalkan saki baki riba. Tapi Allah Ta'ala kata, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum, jika kamu bertaubat ya, maka bagi kamu kepala
harta kamu. Maksudnya bila kita ambil riba, hak riba tu je kita tak boleh ambil. Duit kita hak asal tu kita boleh ambil. Jadi lebihan yang kita ambil mesti dikembalikan kepada tuannya, kerana ia tidak dibenarkan. Ujung tu Allah Ta'ala kata, la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak menzalimi dan kamu tidak dizalimi. Sebab itu dalam muamalah ada beberapa larangan yang asas. Nombor 1 riba, nombor 2 judi, nombor 3 gharar, ketidakpastian, yang keempat penipuan, dan kelima adalah kezaliman secara umumnya. Tapi sebenarnya daripada riba sampai penipuan, kesemua itu tertakluk kepada kezaliman. Ya. Sebab itu dalam muamalah selagi mana ia tidak melibatkan kezaliman, ia diharuskan. Ya. Tak ada kezaliman, diharuskan. Jadi zoling itu nombor 1 sekali. Walaupun jika dipecah-pecahkan, zoling itu duduk nombor 5, tapi asalnya yang dilarang kesemuanya adalah melibatkan kezaliman. Ya. Jadi zalim, manusia ni kalau tidak dikawal, dia akan zalim. Jadi Allah Ta'ala kawal. Sekiranya mereka telah menguruskan harta dengan baik dan tidak menzalimi sesama mereka, kehidupan mereka akan lebih baik, akan lebih aman dan damai. Kehidupan dunia mereka akan menjadi lebih baik dan teratur. Key point dia, kehidupan kita lebih baik dan lebih teratur. Memanglah. Ya. Dan itu tujuan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW menyusun atur ilmu ini dengan nanas yang ada, dan diusahakan balik oleh para ulama kita untuk menjadikan ia satu ilmu yang lebih tersusun rapi sehingga ia dapat dijadikan rujukan oleh umat Islam. Walaupun kadang-kadang banyak perbezaan yang berlaku antara zaman dulu dan zaman hari ini. Ya. Dulu-dulu kalau kontrak-kontrak muamalah dipanggil uqud musamma, classical contract. Tapi hari ini disebut sebagai uqud mustajidah, akad-akad yang telah diubah suai, diolah untuk memenuhi keperluan dan tuntutan kewangan semasa, yang mungkin berbeza secara detailnya kerana ia banyak melibatkan technicality, tapi prinsipnya ia tetap tak boleh bercanggah dengan dasar-dasar dan prinsip Islam. Ya. Dia panggil uqud mustajidah. Ya. Dan itu adalah istilah digunakan oleh pemain-pemain muamalah semasa, termasuk yang diresolusikan oleh bank negara. Ya. Jadi of course kehidupan kita akan lebih teratur. Sama ada dalam hal awal muamalah yang melibatkan komersial ataupun muamalah yang melibatkan charity. Pasal muamalah ni ada dua. Satu dipanggil komersial, muamalah komersial, komersial muamalah, komersial contract, urusan-urusan dan aktiviti yang boleh menjana keuntungan dan menghasilkan wang. Ya? Macam saya sebut dalam kuliah yang lalu, Imam Ghazali ajar jual beli, ajar sewa, ajar melabur, ajar apa lagi, ajar salam. Tak ada modal cari pelanggan, dapatkan duit dulu, lepas tu baru rolling. Imam Ghazali tak ajar makan gaji tau. Dia ajar semua hebat-hebat. Sebab tu Imam Ghazali sebenarnya bukan saja seorang sufi rabbani, tapi seorang sufi tijari. Ya. Sufi yang mengajak manusia supaya mengumpulkan harta dengan baik, menerusi kaedah-kaedah yang baguslah ya. Ihya ni bukan hanya boleh jadi silibus dalam hal kerohanian, dalam hal muamalah pun boleh jadi sukatan. Ya. Malah 1/4 daripadanya adalah muamalah. Rubung adat dia panggil. 1/4 ibadat, 1/4 muamalah, 1/4 muhlikat dan 1/4 mujiat. Ya. Dan beliau berkata, al-malu syarrun min wajhin wa syarrun min wajhin. Harta tidak tercela pada dirinya jika ia dicari dengan baik dan digunakan pada jalan yang baik. Ia juga adalah modal untuk kita
mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Maka ada hadis orang yang masuk syurga kerana muamalah dia baik. Umpama dia akan Sahih Bukhari dan Muslim daripada Abi Hurairah, daripada Huzaifah dan selainnya. Ada orang ni tuan-tuan, semayang tak ada, puasa tak ada, bukan tak ada lah, mana tak berapa bagus. Tuan-tuan ingat orang ibadah ni semua bagus je ke? Ada orang ibadah tak apa bagus. Ha? Tapi muamalah dia bagus. Bila Allah Ta'ala nak hitung amalan dia, Allah Ta'ala tanya, maza amilta, apa yang kamu dah buat? Dia kata, lam a'mal khairan qattun, aku tak buat apa-apa kebaikan masa kat dunia dulu. Dia rasa macam dia tak buat banyak benda baik lah. Maksudnya ibadah dia ni tak apa best. Ya. Kalau buat apa hak wajib-wajib saja, tu pun banyak lompang lamping. Kita ni mana perfect tuan? Tak ada manusia perfect. Ya. Allah Ta'ala kata tazakkar, ataupun malaikat kata tazakkar, cuba mengingat balik. Dia pun kata kuntu ubayyi'un nas wa kana min khuluqi al-jawaz. Oh, aku ingat. Masa aku hidup dulu, aku sentiasa berjual beli dengan manusia. Aku ialah manusia kan, dia buat aktiviti muamalah sesama manusia yang lain. Dia mungkin dia buat jual beli, dia buat apa-apa lah ya. Tapi dia kata wa kana min khuluqi al-jawaz. Antara sikap aku, apa yang jatuh? Belakang. Ialah al-jawaz, aku suka bertolak ansur. Ya. Boleh jadi kalau dia beli barang, dia very open, tak banyak cerewet. He was not a fussy customer. Dia bukan customer hot cerewet tuan. Banyak customer cerewet. Saya dulu before jadi ustaz, saya manager restoran. Masa tu belum ustaz lagi lah, baru nak start pun tidak. Pasal lepas grad, nak kerja apa? Takkan nak balik kampung tanam jagung, tak pandai. Duduk di KL buat kerja macam-macam. 2 bulan tukar, 2 bulan tukar, 2 bulan tukar. Saya ingat 5 tahun after saya grad tu, mau dekat 10 kerja saya buat. Salah satunya manager restoran. Memang banyak customer yang fasi-fasi je lah. Ada customer dia tunjuk, saya nak beli yang ni, kita pun bagilah ya. Dia beritahu, oh no, I don't want this, I want that. Saya kata sama lah sana dengan sini pun. Dia tengok gambar, ni banyak customer Arab lah. Customer Arab ni dia bendul sikit, dia lurus kan, dia tak kisah nama apa, janji dia nak item tu sama. No, I don't want this, I want that. Saya kata benda yang sama dah ni, this is the same thing. Tak nak. Payah betul, pasti dah tu Kita pun kadang-kadang illustration saja, gambar tu macam bagus, padahal bila keluar tak bagus pun kan, nampak macam biasa je, tapi gambar cantik je kan. Marketing tu. Ada fasi customer, dia tak fasi ya, tak cerewet. Kita ni tuan-tuan, kalau tak ambil berat sangat pun tak boleh juga, acuh tak acuh beli barang kan. Tapi kalau cerewet sangat pun tak boleh juga. Berdosa ke ustaz? Tak tahulah berdosa tak berdosa, tapi dia akhlak yang tidak baik dalam konteks muamalah. Kenapa betulkan yang itulah, cuba. Pasal ni contohnya, dia kata masa aku jual beli dengan manusia dulu, akhlak aku ialah al-jawaz. Aku ni mudah bertolak ansur. Ya? Hatta kalau dia beri hutang pada manusia, kalau orang tu tak mampu bayar, dia bagi tangguh. Kalau dia orang yang kaya, orang yang ada duit, orang yang ada harta, tapi kadang-kadang dia ada masalah kan. Yalah, ingat orang kaya ni semua kaya, orang kaya pun sesak dah. Dia tak mampu nak bayar bulan ni, dia kata next month lah. Tak apa, tak boleh dia kata. Itu akhlak dia ada. Dia jual beli ke, dia bagi hutang ke, apa-apalah ya, dia banyak bertolak ansur. Jadi bagi tempoh lah. Kalau orang tu musir, dia orang yang ada harta walaupun tak banyak, tapi dia tak mampu bayar kerana ada masalah-masalah tertentu. Ini biasa berlaku ya. Maka dia beri tempoh kepadanya, bolehlah extend lagi sebulan, extend lagi 2 bulan, janji kau bayar. Okey,
Ya. Ada hadis Nabi daripada Buraidah lah, Sunan Ibnu Majah, kalau kita bagi hutang kat orang, kalau dia tak boleh bayar, kita tangguh, kita dapat pahala sedekah setiap hari seumpama amount yang kita beri hutang kepadanya. Sebab tu memberi hutang lebih afdal daripada memberi sedekah sebenarnya, tuan. Ya. Sebab tu kalau kita ada kelapangan wang, ada anak beranak nak pinjam, bagilah, ya. Kalau kita ni lah, ya. Ataupun ada kawan-kawan ke, bagilah kan. Okey je. Tapi kalau jenis minjam, bayar tidak, masalah juga tu ya. Tapi nak cerita begitu, ya. Kalau orang tu tak mampu bayar, kalau dia bagi hutang lah, ya. Ataupun kalau dia berjual beli, di pihak penjual ada problem, sama juga, dia bertolak ansur. Kalau orang tu tak mampu bayar, dia lepaskan hutang. Saya tak boleh bayar lah, saya duit tak ada langsung sekarang ni, tak ada kerja. Tak apalah, saya halang lah, contohnya. Jadi dia banyak bertolak ansur dalam hal muamalah ni. Maka apa kata Allah kepada malaikat-malaikatnya? Tajawwazu anhu, kamu lepaskan dia. Maksudnya dia masuk syurga. Jadi kita boleh masuk syurga bukan hanya dengan ibadah khususiyah yang kita lakukan, tapi juga dengan urusan kita sesama manusia, termasuk yang melibatkan harta dan kehartaan, ya. Jadi kalau kita ada pengalaman bagi pinjam siapa-siapa kerana dia tak boleh bayar, ya. Hatta kadang dalam konteks-konteks biasa pun, jual beli dah seumpamanya, kita janganlah orang kata ni sangat, kita cuba sebaik mungkin untuk kita bertolak ansur, ya. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza iqtada, wa idza ishtara wa idza iqtada. Dalam hadis Muslim daripada Jabir, Allah Taala kata, Nabi kata Allah Taala merahmati orang-orang yang bertolak ansur bila dia menjual, bila dia membeli, dan bila dia melakukan sesuatu. Tolak ansur ni, kadang-kadang kita sendiri pun sikap tu tak berapa nak ada. Dengan itu mereka akan berbahagia dan dapat hidup dengan tenang, aman dan damai. Dunia baik, akhirat baik. Itu tujuan muamalah disyariatkan, supaya manusia sentiasa aman dan sejahtera, ya. Karena Islam tu sendiri adalah agama keamanan. Al-Islam huwas salam. Tuan-tuan boleh rujuk mana-mana definisi tentang Islam. Apa itu Islam secara bahasa ni? Islam secara bahasa ialah selamat, ya. Al-Islamu lughatan huwas salam. Islam secara bahasa ialah selamat. Ada satu lagi definisi Islam secara bahasa ialah al-istislam, menyerah diri. Bila kita belajar bab definisi Islam, dia tak lari daripada dua definisi ini. Satu selamat, satu menyerah diri pada Allah. Maksudnya kalau kita serah diri pada Allah, serah diri pada hukum hakamnya, serah diri pada perintah-perintah dan larangannya, maka kita akan selamat, ya. Tapi kalau kita tidak menyerah diri, pasti kita akan menghadapi banyak masalah, bukan hanya di dunia dan di akhirat. Tidak menguruskan harta dengan baik akan menjejaskan kehidupan dan akan mempengaruhi prestasi hidup manusia. This is a very important point. Kalau kita tidak menguruskan kewangan kita, harta kita bahkan dengan baik, mesti dia akan menjejaskan kehidupan dan prestasi kehidupan kita, ya. Kerana tekanan harta atau kewangan amat-amat mempengaruhi hidup manusia, ya. Sebab tu agama mementingkannya. Tuan-tuan tengok daripada tahun 2018 sampai tahun 2021, bulan Januari sampai bulan Julai, 3 tahun 7 bulan, kes bunuh diri saja di Malaysia, tuan-tuan, 2,426 kes. Di Dewan Rakyat ada dinyatakan, kat utusan apa semua, tuan-tuan boleh baca, tekan je bunuh diri, keluar lah. Luar negara, dalam negara. Setiap hari sekurang-kurangnya 1.8 orang yang bunuh diri. Mana dekat 2 orang, tapi majoriti dia Cina lah, ya. Kemudian diikuti oleh bahasa India dan orang-orang Melayu, ya. Dan antara faktor yang menyebabkan hal berkenaan ialah tekanan keuangan, ya. Di samping faktor-faktor yang lain, kita mungkin tak menghadapinya,
Tapi di luar sana ramai orang yang dibelenggu hutang sehingga menjejaskan kehidupan mereka, sehingga membawa kepada bunuh diri. Ya. Ada orang terjun daripada Jambatan Pulau Pinang hanya kerana 2 atau 3 ribu ringgit saja jadi pinjam, tak dapat diselesaikan. Alung kot, tak tahu. Ada orang tu dia tak bayar 1,000 ringgit saja, dia ada hutang 1,000 ringgit saja, bunuh diri. Ada dia bunuh bini dia, dia bunuh anak dia, at the end dia bunuh diri dia sendiri. Tu banyak kaum lain lah ya. Dia orang Islam ada juga, tapi banyak bunuh diri lah, tak bunuh keluarga. Ya. Tekanan kewangan. Walaupun Islam dalam banyak hal beri banyak kelepasan-kelepasan dari isu harta, boleh pinjam, boleh itu, boleh ini, boleh hutang, tapi jangan sampai ia menjejaskan kehidupan kita, kerana tekanannya amat kuat sekali. Tak payahlah hakim besar-besar. Kita kalau ada masalah kewangan, tak payah kereta sebulan je, tak ada pening kepala. Ya? Tak payah 2 bulan lagi pening, tak payah 3 bulan bank main nak tarik, bergaduh-gaduh, ambil video viral. Tekanan. Nabi SAW, antara doa yang banyak Nabi baca masa tasyahud akhir, kan kita sebelum salam tu kan mahallud doa, tempat kita digalakkan doa. Fil alamin innaka hamidum majid. Nombor 1, tuan-tuan minta doa dilepaskan daripada 4 perkara. Dilepaskan daripada azab neraka, dilepaskan daripada azab kubur, dilepaskan daripada fitnah dunia, dilepaskan daripada fitnah dajjal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabi qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Majoriti mensunahkan, segelintir mewajibkan. Tak baca berdosa. Antaranya Al-Imam Ibn Arabi rahimahullah dan tafsir Ahkamul Quran. Pasal dia kata Nabi tidak pernah meninggalkannya dan Nabi memerintahkannya supaya kita membacanya. Idza tasyahada ahadukum falyata'awaz billahi min arba'. Bila kamu baca tasyahud, hendaklah kamu minta berlindung daripada Allah daripada 4 perkara. Hak tadilah. Amat baik sekali. After that, apa Nabi baca? Banyaklah ya. Salah satu Nabi baca, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Kemudian Nabi ditanya, ini Sahih Bukhari dan Muslim, daripada isteri dia Aisyah, daripada sahabat yang lain, pasal Nabi banyak baca tau ya. Benda yang Nabi banyak buat, banyaklah riwayatnya. Jadi Nabi doa, wahai Tuhan, aku minta berlindung daripada perkara yang membawa kepada dosa dan perkara yang membawa kepada hutang. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ma aksar ma tasta'izu minal maghram, kenapakah kamu banyak sangat minta berlindung daripada hutang? Walaupun Nabi berhutang, ya. Dah ada kes Nabi meninggal sebelum diselesaikan hutang dah. Ada. Tapi diselesaikan oleh sahabatnya dan isterinya. Tapi Nabi ada bagi cagaran. Nabi hutang gandum, tapi Nabi bagi baju besi. In case kalau Nabi tak boleh bayar, baju besi tu bolehlah orang tu jual, ambil dia punya duit. Daripada situ timbul gadaian, ar-rahan, ya. Prinsipnya di situ. Tak ada Nabi hutang saja-saja Nabi bagi barang. Ada yang Nabi hutang saja, ada yang Nabi hutang bagi barang, ya. Jadi Nabi buat, pasal ni keperluan manusia. Mana ada manusia hidup tanpa hutang? Naklah konteks hari ni, betul tak? Kita berhutang aja lah. Kita hitung kat juta hutang. Hutang rumah pun dah 500,000. Mana? Kereta lagi, personal loan lagi, kad kredit lagi. Tapi tak apa, as long as kita boleh membayarnya, ya. Tapi kita kena ambil perhatian juga ya, hutang-hutang yang tidak di cover insurans, macam hutang kereta. Kalau kita mati pun kereta nak kena bayar. Kalau kita tak bayar, biarlah bank nak tarik, ya. Ada orang tuang kereta dah mati, ada tukang kereta mari nak tarik, bergaduh-gaduh ambil video. Biarlah, bagilah kami kelepasan, tuang kereta mati dah 3 bulan ni. Dah kerja dia tarik, biarlah dia tarik. Ini dia tak tarik, dia tak dapat komisen. Dia pun ada anak bini nak pergi makan. Yang hang tak settle kan, kenapa? Kan? Kad kredit pun sama, ada yang
ada di cover insurans, ada yang tidak. Jadi bila kita mati, benda tu kena diselesaikan lah, ya. Tapi kalau hutang rumah, hutang apa lagi, personal loan, itu semua dah di cover insurans. Once kita mati ataupun tak mampu membayar dengan sebab elak atau seumpamanya, dia boleh lunas, tu tak apa, ya. Isyad ke? Isyad nak berhenti ni, ada majlis katanya. Jadi sahabat tanya, wahai Rasulullah, kenapa banyak sangat kamu minta berlindung daripada hutang ni? Nabi kata, innar rajula iza gharima haddasa fakazaba wa idza wa'ada fa akhlafa, ya. Nabi kata manusia ni bila dia berhutang, kadang-kadang dia bercakap dia akan dusta, dan bila dia berjanji dia tidak akan menepatinya. Itu antara keburukan kepada orang-orang yang suka berhutang. Sebab itu hutang dibenarkan untuk nak mengisi keperluan dan hajat kita, tapi bukan untuk bersenang lenang atau berpoya-poya. Yang at the end, takut-takut kita tidak dapat melunaskannya, ya. Alih-alih muflis. Salah. Dengan mengamalkan muamalah yang berkenaan, mereka telah mentaati perintah Allah. Taat perintah Allah ni bukan hanya ibadah, tapi selain ibadah juga. Sudah tentu pahala dan ganjaran yang besar menanti mereka di akhirat nanti. Jika berlaku pelanggaran, mereka akan dihukum dengan hukuman syariat, hudud. Sebenarnya tak semestinya hudud, ya. Dia boleh masuk takzir, dan selok-selok atau segmen-segmen atau akta-akta atau elemen-elemen yang lain. Dan mereka of course juga berdosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena takut bukan hanya kerana kita tak dapat melakukan ibadah kepada Allah sebaik mungkin, tapi juga kita kena takut kepada Allah kalau kita ada melakukan dosa dari sudut harta secara tidak baik. Takut juga tuan, ya. Yang kadang-kadang bukan hanya melibatkan muamalah dan kewangan semasa, tapi kadang-kadang melibatkan hal-hal yang melibatkan peribadi kita, keluarga kita, ya. Nafkah kita ke anak bini, itu muamalah, ya. Kafa bil mar'i isma ayyudanya bima yaqut. Nabi kata cukuplah seorang itu berdosa jika dia tidak memberi nafkah yang baik atau yang betul kepada orang-orang yang dipertanggungjawabkannya, ya. Dan banyak lagi lah yang lain. Syurga dan kebahagiaan di akhirat adalah matlamat kita dalam bermuamalah. Ini kerana Islam bukan hanya ibadah, tapi muamalah, termasuk muamalah harta. Kemudian di akhirat nanti Allah Ta'ala akan mempertanggungjawabkan soal pengurusan harta, bahkan tidak akan berganjak kaki manusia di akhirat, melainkan Allah Ta'ala akan mempersoalkan daripada mana dia memperolehinya, ya. Takut-takut ibadah kita lepas, harta tak lepas, ya. Beberapa tahun yang lalu tuan-tuan, Jaiz take over 5 masjid kerana masalah kewangan yang kronik, termasuk masjid saya sendiri. Masa tu saya timbalan nazir, ya. Dan saya dah buat yang terbaik untuk nak memperbetulkan keadaan. Sampai saya mogok, saya tak pergi mesyuarat kerana tidak dilakukan pembentangan kewangan. Saya dah larang dah benda ni. Akhirnya sampai di peringkat atasan, mereka turun, mereka rampas. Kebetulan masjid kami memang ada isu lama dengan Jaiz. Jadi win-win lah. Settle isu lama, ada isu mahkamah sebenarnya. Settle isu lama, dengan syarat dia ambil masjid kami. Jadi masjid diambil alih oleh Jaiz. Jadi kita, masjid kita, tapi orang lain yang kelola kan. Rugi ya kan. Ya. Baik. Kemudian kita masuk sumber muamalah. Ia simple saja, di mana muamalah sama juga sebagaimana ibadah. Ia terikat kepada sumber-sumber tertentu. Pertama yang disepakati Al-Quran, As-Sunnah, yakni hadis Nabi. Of course yang sahih saja, ya. Sebagaimana ibadah, muamalah pun sama, tidak boleh dihukumkan sesuatu melainkan dengan nas yang sahih jika ia melibatkan hadis-hadis Nabi SAW. Nas yang dhaif tidak boleh dijadikan hukum
melainkan jika ada situasi tertentu tidak ada nah yang sahih dan ia melibatkan hajat dan keperluan semasa, maka boleh diambil nah yang dhaif di sisi majoriti ulama pada hari ini. Sebab itu isu-isu yang melibatkan muamalah dan kewangan, harta dan seumpamanya tidak memadai untuk kita melihat dalam buku-buku klasik dan fatwa-fatwa lama, tapi adalah melihat kepada buku-buku moden, pendapat-pendapat baru, dan of course lah resolusi-resolusi yang dikeluarkan oleh negara-negara tertentu, kerana isu harta dan kewangan diselia oleh kerajaan, ya. Dan apa-apa yang disarankan oleh kerajaan supaya kita tidak terlibat dengannya, kalau kita ikut dalam syarak, wajib kita menjauhinya, ya. Kerana masalah harta dia bukan masalah individu, tapi ia adalah masalah umum, masalah awam, ya. InsyaAllah sumber yang disepakati ialah Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kemudian ada lagi beberapa sumber yang tidak disepakati seperti masalah mursalah, istihsan, fatwa sahabat, syariat umat terdahulu, dan sebagainya, ya. Ala kulli hal, ada sumber-sumbernya yang tersendiri. Cuma saya akan ambil masa sikit untuk menjelaskan tentang perkara yang disepakati dan juga perkara yang tidak disepakati. Perkara yang sepakat tidak ada isu pertelingkahan. Adapun perkara yang tidak disepakati yang terbuka kepada perbincangan, terbuka kepada perubahan, itu akan berlaku sampai bila-bila dan tidak ada siapa yang boleh menghalangnya. Dan tidak ada hukum neraka, hukum haram secara qat'i di situ, kerana ia tidak disepakati dan nasnya pun tidak jelas, dan ulama pun ada banyak pendapat. Hatta kalau kita lihat tuan-tuan, kalau kita nak bahas satu persatu, tuan-tuan nak tengok isu-isu kewangan semasa, tak susah pun. Tuan-tuan masuk Google Scholar, tuan-tuan tarik di situ perbankan Islam, maka ada banyak akan keluar jena-jena artikel-artikel ilmiah yang dikeluarkan oleh universiti, pensyarah-pensyarah tentang isu-isu kewangan semasa. Tuan-tuan akan dapati ada banyak isu-isu teknikal yang kadang-kadang kita pun tak faham. Saya yang belajar pun tak pun nak faham, ya. Mereka hak betul-betul ahli. Jadi kalau kita nak bahaskan satu persatu sampai bila tak habis, ya. Cuma apa yang penting, kita cuba sebaik mungkin untuk memahaminya dan mengambil yang terbaik secara umumnya begitu, ya. Soal teknikal tu kita tinggallah kepada yang pakar, mudah-mudahan, ya. Baik, saya rasa setakat itu dulu. Next nanti kita mungkin boleh sambung lagi. Kita pun nak stop dah. Aku Lukul Azhar, Sazimali walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhlah berjaya kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Bismillah. Bismillah.